warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Kin, nombor matrik 276332. Wakil daripada kumpulan 11 ingin membentangkan program protokol dan etiket untuk pengetahuan Majlis Anak-anak Yatim Darul Falah. Disediakan untuk Dr. Muhammad Heri bin Muhammad Nasir. Ahli kumpulan 11. Nombor 1, Nazaruddin bin Safaon. Nombor 2, Nur Syawal bin Abdul Kahar. Nombor 3, Nur Idayu binti Abdul Fakar. Nombor 4, Muhammad Firdaus bin Hamdan. Yang kelima, Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Kid. Program protokol dan etiket untuk pengetahuan Majlis Anak-anak Yatim Darul Falah. Pengenalan. Etiket merupakan satu bentuk peraturan tingkah laku atau sopan santun yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Etiket sosial yang dikemukakan dalam modul ini adalah berkaitan dengan tingkah laku dan sopan santun yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat ketika berinteraksi dengan individu atau masyarakat sekeliling. Kepentingan dalam menjaga etiket sosial ini adalah untuk menggambarkan betapa murni baiknya tata cara yang berlaku dalam kalangan manusia. Selain itu, tidak menyinggung mana-mana tetamu atau pihak di dalam sesebuah majlis dan menjaga kemuliaan dan kedudukan bagi seseorang yang menghadiri majlis rasmi. Melihat kepada nilai etiket ini juga, ianya akan melibatkan amalan tingkah laku, budi pekerti, imej serta keyakinan diri yang baik yang telah diiktiraf dan diamalkan dalam masyarakat sama ada berada dalam urusan rasmi maupun tidak rasmi. Protokol juga merupakan sistem upacara yang berlaku yang mana ianya akan berhubung kait juga dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam sesebuah majlis rasmi itu. Menurut Muqta Muhammad Taha 1999, protokol juga akan mengalami zaman perubahan di mana ianya akan merubah mengikut kepada perkembangan kehidupan rasmi manusia. Kepentingan protokol ini adalah untuk menjaga status dan kedudukan bagi orang-orang kenamaan. Selain itu adalah penting keutamaan dan penghormatan diberikan setimpal dengan jawatan bagi seseorang VIP itu. Yang dirangka dan dihasilkan ini lebih menjurus ke arah membantu anak-anak yatim yang berada di Darul Falah dalam bidang protokol dan etiket supaya anak-anak yatim ini lebih mementingkan tingkah laku atau sopan santun dalam setiap majlis yang mereka hadiri atau terlibat. Hal ini kerana anak-anak yatim ini sering kali diundang untuk turut bersama dalam majlis rasmi. Untuk menghargai undangan yang mereka terima, adab dan tata susila itu harus diperhatikan dengan baik supaya mereka dapat menjaga nama baik Darul Falah juga. Ilmu berkaitan protokol dan etiket ini kepada anak-anak yatim ini adalah sangat penting kerana ianya akan menunjukkan penghormatan yang terbaik yang ditunjukkan oleh anak-anak yatim ini. Objektif program meningkatkan pengetahuan anak-anak yatim Darul Falah terhadap protokol dan etiket sosial, meningkatkan kemahiran anak-anak yatim Darul Falah dalam mengendalikan majlis-majlis rasmi yang melibatkan protokol, memberi peluang kepada anak-anak yatim Darul Falah untuk lebih mempunyai tingkah laku yang beradab sopan dalam majlis rasmi, mengajarkan kepada anak-anak yatim Darul Falah protokol dan etiket dalam majlis rasmi. Aktiviti-aktiviti yang ingin dilakukan dalam program protokol dan etiket ini lebih menjurus kepada aktiviti untuk meningkatkan nilai tingkah laku dan sopan santun yang tinggi. Senarai aktiviti yang dikenal pasti bagi tujuan ini merangkumi kepada Modul 1, Tata cara pengenalan. Prinsip perkenalan: perkenalkan orang yang lebih rendah pangkatnya kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya. Memperkenalkan orang yang kurang penting kepada orang yang lebih penting. Kebersanan dalam perkenalan: pihak bersedia untuk memperkenalkan diri untuk menerima perkenalan. Cakap dengan perlahan tetapi jelas. Larangan semasa menjawab perkenalan: elakkan bertanya tentang pangkat atau kursus.
elakkan bercakap kasar dan meninggi suara. Modul 2, tata cara pergaulan sosial. Tajuk perbualan sosial yang bersesuaian, makanan, merancung, pakaian. Tertib perbualan sosial, bercakap dengan nada biasa, bercakap secara bersahaja, beri laluan kepada yang mendengar untuk bercakap. 3. Tata cara menjadi pengacara majlis. Terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang ini dan tidak semua orang boleh menjadi juruacara yang baik. Tujuan utama juruacara ialah memaklumkan kepada tetamu apa yang akan berlaku mengikut urutan acara majlis. Gaya dan isi teks juruacara adalah tertakluk kepada tahap atau tarikh majlis yang berkenaan. Modul 4, tata cara menjadi penyambut tetamu. Maklumat penyambut tetamu hendaklah mengetahui maklumat kerajaan yang sedang diadakan sekurang-kurangnya tujuan kerajaan tersebut diadakan atau cara kerajaan kenaan. Penyambut tetamu mestilah mengetahui atau cara kerajaan yang berkenaan, utamanya waktu yang ditetapkan bagi tetamu sampai dan balik. Susunan adalah tahu susunan tempat duduk keseluruhannya supaya mudah untuk memandu atau menunjukkan tempat duduk tetamu yang berkenaan. Tempat-tempat penting. Penyambut tetamu hendaklah mengetahui tempat yang penting seperti tandas, pintu masuk, tempat keluar dan lain-lain. Senarai tempat yang dijemput. Penyambut tetamu mestilah mempunyai ringkasan keseluruhan senarai tetamu yang akan hadir dan sebaik-baiknya mengenali tetamu tersebut. Cara menyambut tetamu hendaklah disambut dengan hormat dan diberikan buku atau cara jika ada, tunjukkan tempat duduk secara hormat. Pertanyaan dan teguran. Jika ada apa-apa pertanyaan dimajukan, jawablah dengan sopan. Mudah senyum. Penyambut hendaklah mudah senyum. Modul 5, tata cara berpakaian. Pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf sesuatu majlis. Pakaian yang sopan, bersih dan kemas melambangkan imej seseorang. Ketika berpakaian bagi lelaki dan perempuan berbeza dan perlu diberikan perhatian. Modul 6, etika di meja makan. Sebelum makan, keluar dan masuk hendaklah melalui sebelah kanan kerusi tempat duduk. Isteri duduk di sebelah kiri suami, kecuali di meja khas. Sebaik saja duduk, ambil napkin dan letakkan di atas riba secara perlahan. Jangan mengalih, membelek-belek pinggan dan kulteri atau menukar susunannya. Jangan lapkan pinggan atau kulteri. Semasa makan, makanan dihidangkan dari sebelah kiri, minuman dihidang dari sebelah kanan. Pinggan kotor diambil dari sebelah kanan. Peraturan menggunakan kulteri ialah luar ke dalam. Perkara tidak dijangka berlaku di meja makan. Tiba-tiba tercekik makanan, dak dan terbatuk. Terjumpa benda ganjil dalam makanan, terjumpa makanan yang tidak sesuai dengan selera, makanan, sudu, garpu, pinggan atau alatan lain terjatuh ke lantai. Makanan dan minuman tertumbak di atas meja atau di atas tebel. Perincian program. Jemputan ke program protokol dan etiket anak-anak yatim Darul Falah. Tarikh yang akan diadakan pada 24 Julai 2021. Masa 9 pagi. Bertempat di Grand Kampar Hotel. Hadiran anda amat kami hargai. Organisasi yang terlibat. Organisasi yang mengadakan program ini untuk anak-anak yatim Darul Falah adalah Kelab Pengucapan Awam Seri Iskandar dan turut dibantu oleh Adun Tualang Sekah dan Parlimen Kampar, yang mana pihak tersebut telah memberikan bantuan dari segi kewangan kepada jawatan kuasa pelaksana bagi menjayakan program ini. Sasaran utama pelaksanaan program ini adalah memberikan pengetahuan kepada yatim Darul Falah. Ini berkaitan dengan amalan, protokol dan etik. Jawatan Kuasa Indo, program protokol dan etiket untuk kawan Majlis Anak-anak Yatim Darul Falah. Pengarah Cik Nurul Izzati binti Zainuddin, Usaha Cik Nurafika binti Zainuddin.
Bendahari Encik Samsul bin Soberi, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Pendaftaran dan Usia Cik Kamelia binti Alias. Makanan Cik Nashila Migdad binti Nasrul, Cik Nurul Hana binti Zainal. Sumbangan dan hadiah Cik Mastura binti Azmi. Teknikal dan peralatan Encik Fikri Maliku bin Nazas. Protokol dan atur cara majlis Cik Afikah binti Raihan. Jawatan Pengarah Setiausaha Bendahari EJK Pendaftaran dan Urusia, EJK Makanan, EJK Sumbangan dan Hadiah, EJK Teknikal dan Peralatan, EJK Protokol. Setiap jawatan kuasa yang terlibat telah dipertanggungjawabkan dengan tugas masing-masing untuk menjayakan sesuatu program atau majlis lancar. Jawatan pertama, Pengarah. Tugas tanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran, kewangan dan aktiviti. Beri arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan kuasa. Yang kedua, Setiausaha. Menguruskan urusan surat-surat, menyurat kepada pihak yang berkenaan, menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program. Yang ketiga, Bendahari. Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan, menyimpan semua resip pembelian. EJK. Yang keempat, EJK Pendaftaran dan Urusia. Melakukan proses pendaftaran sebelum dan selepas program. Yang kelima, EJK Makanan. Memastikan makanan dan minuman disediakan mengikut bilangan peserta. Pastikan makanan dan minuman yang dihidangkan berada dalam keadaan baik dan bersih. Yang keenam, EJK Sumbangan dan Hadiah. Untuk memohon sumbangan, membeli cenderamata untuk tetamu berhormat. EJK ketujuh, Teknikal dan Peralatan. Menyediakan peralatan yang diperlukan semasa program, memeriksa peralatan dan memastikan ianya selamat. Yang ke-8, EJK Protokol. Tekan teks ucapan untuk pengarah dan ucapannya. Menyediakan MC untuk setiap acara. Kesimpulan, protokol merupakan sebagai satu bentuk atau sistem peraturan dan tata susila yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan masyarakat. Protokol dan etiket ini penting untuk membantu memaparkan imej yang boleh dilihat oleh masyarakat dan boleh dihormati dan disegani oleh orang lain. Bantu meningkatkan jati diri serta sifat kepimpinan dalam diri seseorang, supaya keyakinannya dapat dipertingkatkan ketika berhadapan dengan orang ramai. Memberikan pengetahuan yang luas serta boleh meningkatkan tingkah laku dan sopan santun dengan lebih baik dan juga dapat memperbaiki setiap kesilapan yang dilakukan untuk kegunaan di masa hadapan.